Pernahkah anda terfikir dari mana datang perkataan balot yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggeris, iaitu merujuk proses atau kaedah pengundian dalam menentukan sesuatu keputusan atau pemilihan? Balot berkait dengan sistem pemilihan masyarakat zaman dahulu mengundi menggunakan guli kaca, berbeza dengan kita yang sudah bertukar kepada kertas undi. Lebih unik, di antara semua negara yang menganjurkan proses pilihan raya, hanya negara Gambia yang masih mengekalkan penggunaan guli kaca dalam proses memilih ketua kerajaan mereka. Di sini, kami akan berkongsi secara ringkas sistem pilihan raya yang aneh ini, iaitu sistem undian negara Gambia. Teruskan menonton dan jangan lupa ikuti channel kami. Perkataan balot dari sudut bahasa, ball dalam istilah balot berkait dengan bentuk bola. Ini kerana sistem undian masyarakat terdahulu biasanya dijalankan dengan menggunakan alat berbentuk bola kecil, seperti guli yang akan diletakkan di bekas tertentu, bagi menentukan undian kita. Daripada aspek bahasa, balot, sebuah istilah bahasa Inggeris, dipinjam daripada istilah Itali balotti, yang membawa makna bola kecil. Balot atau bola kecil digunakan untuk undian sejak abad ke-16 oleh masyarakat Eropah yang menetap di Venice, tetapi istilah yang digunakan dikekalkan walaupun berlaku perubahan besar-besaran. Kaedah undian mula menggunakan kertas sebagai cara masyarakat mereka mengundi pada sekitar abad ke-18. Perkataan balot yang sepatutnya mewakili bola-bola kecil yang digunakan, mula digunakan sebagai satu kata kerja yang merangkumi apa saja proses pemilihan atau undian yang dilakukan oleh peserta, walaupun proses itu berlangsung tanpa penggunaan bola-bola kecil itu lagi. Tradisi lama dihidupkan semula oleh penjajah British, sekitar dekat 1960-an. Gerakan kemerdekaan Gambia daripada penjajahan British mula digerakkan pemimpin tempatan. Keperluan untuk mengadakan pilihan raya bagi membolehkan kerajaan Gambia ditubuhkan, berdepan satu halangan yang besar. Kadar buta huruf yang terlalu tinggi di kalangan masyarakat Gambia menjadi isu besar, menghalang ramai individu yang bakal mengundi daripada mengundi dengan sempurna. Situasi ini pernah berlaku dalam dekat 1950-an, apabila rakyat di Gambia diberikan peluang mengundi majlis kerajaan mereka semasa masih dijajah. Sistem undian yang dilakukan dengan kertas undi mendapati terlalu banyak kertas undi rosak. Bagi menyelesaikan masalah ini, rakyat Gambia kembali menggunakan sistem lama yang diamalkan satu masa dahulu, di mana setiap pengundi akan dibekalkan dengan satu biji guli. Satu guli, satu undi. Semua pengundi yang sudah didaftarkan akan ke ruangan mengundi, di mana tersedia 2 atau lebih tong drum, bergantung kepada jumlah calon garis miring parti, yang telah diubah suai. Setiap satu tong mewakili satu wakil, dengan wajah dan warna partinya dipamerkan. Bagaimana mengundi dengan guli? Sebuah corong diperbuat daripada plastik dipasang pada bukaan tong itu, yang akan menjadi saluh di mana guli perlu dimasukkan. Setiap kali sebiji guli melalui corong tersebut, sebuah loceng yang dipasangkan di dalam corong itu akan berbunyi menandakan satu undian telah selesai dibuat. Semua tong drum yang akan digunakan dalam pilihan raya mereka, akan dibuka terlebih dahulu untuk diperiksa mana-mana pengundi yang hadir awal bagi memastikannya kosong. Selepas dipersetujui, habuk kayu atau pasir akan diisi bagi memastikan guli yang akan dijatuhkan tidak pecah semasa undian dibuat. Selesai proses undian, tong itu akhirnya akan dibuka juga di depan orang ramai, dengan kiraan jumlah guli yang ada dalam setiap tong akan menentukan pemenangnya. Kiraan yang dibuat secara terbuka menggunakan sejenis papan yang dilubangkan pada permukaannya, mampu menempatkan 100, 200 atau 500 guli serentak. Guli-guli yang sudah digunakan untuk undian akan ditebarkan di atas papan tadi dan kiraannya direkodkan. Sistem ini walaupun berbunyi agak tradisional sangat diyakini masyarakat Gambia. Kekal digunakan dalam sistem pilihan raya demokrasi negara mereka sejak diperkenalkan. Pilihan raya 2021 masih lagi menggunakan guli, walaupun ada cadangan supaya sistem tradisional ini diubah kepada penggunaan kertas undi. Masyarakat Gambia kekal dengan kaedah sama dalam pilihan raya pemilihan presiden yang selamat berlangsung pada 4 Disember 2021. Sebanyak 1,554 pusat mengundi dibuka bagi membolehkan lebih 962,000 pengundi menentukan pilihan mereka, berdasarkan kepada guli di tangan.
Pilihan raya tersebut yang turut disertai wakil daripada Kesatuan Eropah dan negara-negara Commonwealth yang hadir sebagai pemerhati mendapat pujian atas sistem undian dan kiraan berasaskan guli yang diamalkan, layak dikategorikan sebagai telus. Bagaimanapun masih ada ruang untuk sistem ini diperbaiki. Mana-mana pengundi yang hadir tetapi enggan mengundi mudah dikenal pasti, disebabkan oleh ketiadaan bunyi loceng yang hanya akan berlaku selepas undian dibuat. Selain itu, pihak yang mengendalikan pilihan raya juga berdepan kesukaran untuk menyimpan guli dan tong seperti mana dalam kondisi undian telah tamat, sekiranya ada pihak yang kalah bertanding berjaya mencabar keputusan yang telah diisytihar selepas pilihan raya dilangsungkan. Bagaimanapun dengan kadar celik huruf yang masih rendah, sekitar 63.9% untuk lelaki dan 47.6% untuk wanita, sistem menggunakan guli ini berkemungkinan besar perlu dikekalkan untuk satu tempoh panjang bagi menyesuaikan proses pilihan raya dengan kemampuan kendiri masyarakat mereka. Sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa ikuti channel ini dan anda amat dihargai.